Okey, dalam video ni kita nak tengok apa itu sudut genting kan? Sebab syarat pantulan dalam penuh kita tahu I lebih besar daripada C. Okey, incident angle bigger than critical angle. Tapi critical angle tu sampai sekarang kita tak tahu apa maksud dia. So dari segi definisi, ini adalah definisi untuk critical angle. Okey, so definisi ni tengok dulu. Okey, tapi cikgu nak terus pergi ke tempat yang seterusnya, iaitu macam mana cara nak cari sudut genting. Okey, daripada cara cari sudut genting ni kita boleh tengok balik definisi nanti. Okay. So, ada dua cara. Okay. Ataupun cara dia nak tanya C ni ada dua soalan je. Satu, dia bagi kita indeks biasan siap-siap. Okay. Indeks biasan yang korang belajar dalam 6.1 yang N tu. Okay. So, kalau N dah diberi untuk dapatkan sudut genting ataupun critical angle, kita hanya perlu guna dia punya formula. Okay. Kalau N sudah diberi, kita hanya perlu guna dia punya formula. So, formula dia yang mana satu? Formula yang ada huruf C. Okey, tapi bukan C per V. Yang lagi satu. N sama dengan 1 per sin C. So, kalau dia dah bagi nilai N, 1 over sin C. So, N kita adalah 1.3 sama dengan 1 over sin C. Nampak? Tinggal satu je kita dah dapat, which is C. So, sin C adalah 1 per 1.3. So, try sekejap. 1 bahagi 1.3 adalah sin C ni satu-satu lah cikgu buat 0.76923. Tapi bukan ni yang kita nak. Kita nak C kan. So inverse sin. So C sama dengan inverse sin. Inverse tu maksudnya korang tekan shift. Korang tekan sin. Gitu. Okay. Inverse sin benda tu korang akan. Inverse sin benda ni 76923. Korang akan dapat 50.285 darjah. Macam itu lah. So ini adalah cara nak dapatkan C bila kita ada nilai N. Okay, itu satu. Tapi kadang-kadang dia tak bagi calculation ke apa, tiba-tiba dia bagi kita rajah. So macam mana nak tahu rajah tu adalah mana C dia. Okay, pertama sekali adalah korang tengok cari 90 darjah. Cari 90 darjah. So dalam kes ni ini adalah 90 darjah kita kan. Okay, tapi ini adalah R. R kita adalah 90 darjah. Sebab sudut biasa kan keluar 90. Okay. Adakah ini kita punya C? Bukan. C kita adalah tengok dia punya I. So dalam kes ni ini kita punya I. Sekarang nak bagi tahu. I inilah C kita. Sudah. Okay. Macam ni. Contoh Contoh. Katakanlah soalan cakap bila kita buat macam ni, tiba-tiba cahaya ni dekat sini kan dia keluar 90. Soalan dia adalah berapa nilai C. So, pertama kita tengoklah. Oh, ni 90. I dia berapa? I dia 30. So, C adalah 30. Okay, ingat tau. Bukan yang ini. Tapi dia punya pasangan. Okay, so C dia adalah 30. Tak kisahlah berapa pun nombor ni. Kalau nombor ni tiba-tiba 40, maksudnya C kita adalah 40 juga. Macam tu. Okay, jadi itu adalah cara untuk cari sudut genting. Okay, jadi dalam exam, okay, kalau paling ringkas dia boleh bagi adalah manakah antara berikut menunjukkan critical angle kita, sudut genting C kita. So, tips jadi adalah nombor 1, cari mana yang 90 darjah. Kalau tak ada 90 darjah, bukan dia. Okay, so ni salah, ni salah. Jadi tinggallah antara B dengan C. So, yang mana? So, jawapan dia adalah C. Kenapa? Sebab, ingat, bukan 90 ni yang C. Bukan dia. Kawan dia. So, kawan dia adalah yang ni. Okay, dia punya ini adalah kita punya, kita punya C. Okay. Alright. So, itu adalah cara dia. Oh, satu lagi kan. Contoh soalan, korang tengok sini. Dalam soalan ni, dia kata berapakah indeks biasan. So, kan kita belajar indeks biasan ada banyak formula kan. Okay, tapi kalau perasan kat sini ada 90. So, kalau ni 90, R dia 90, maksudnya dia punya I, which is this one, I dia adalah C. Okay, jadi kalau I dia adalah C, maksudnya C dia adalah 90 tolak 48. Kenapa? Sebab total kan 90. So, C dia adalah 42. Jadi, N sama dengan 1 per sin C. So, 1 per sin 42. So, 1 bahagi sin 42 dapatlah
1.494476 semua itulah. So jawapan dia adalah C, cacing. Okay. Jadi ini adalah cara nak kira. Jadi kalaulah contoh korang nak tengok dia punya definisi. Oh, kejap. Sabar. Last. Sebelum tengok balik definisi, tengok yang ni. Okay, sebab gambar dia nampak complicated. Jadi cikgu nak korang tengok sekali. So dia tanya, diagram ada optic fiber. Optic fiber tu apa? Okay, biar dia dulu. Yang penting kita ada dua lapis kat sini. Okay, kalau kita tengok kat sini, ni adalah lapisan yang dalam. Okay, ni adalah lapisan yang luar. Jadi korang kena tengok kat sini lah. Lepas tu dia kata, sudut genting ataupun C adalah 46 darjah. Lepas tu dia kata theta adalah 48. Theta ni adalah kita punya I lah. I adalah 48. Jadi, disebabkan I lebih besar daripada C, pantulan dalam penuh berlaku ke tak? Berlakulah kan? So, bila pantulan dalam penuh atau total internal reflection berlaku, dia akan patah balik macam ni. So, jawapan dia adalah D. Okay. So, ABC bukan jawapannya. Jawapan dia adalah D. Jadi, kesimpulannya dekat sini adalah apa, sekarang kita dah boleh tengok balik definisi indeks biasan. So, kalau korang tengok dekat sini, okay, walaupun ayat dia nampak panjang dan complicated, tapi dia make sense berdasarkan apa yang kita belajar tadi. Okay, yang kita belajar tadi adalah daripada Raja, kalaulah ada 90 dekat sini. Kalau ada 90 kat sini, ini, I ni adalah kita punya C kan? So, tengok ayat dia. Sudut genting ataupun critical angle adalah sudut 7. Nampak I ni? Sudut 7. Dalam tempat yang ketumpatan optik dia tinggi. Sebab syarat benda ni adalah dia kena berada di tempat yang lebih tumpat. Okay, denser. Okay, so sudut 7 ni kena dalam tempat yang lebih tumpat. Okay, dan dia hasilkan R 90. Dia hasilkan R yang 90. Jadi I dekat dalam tempat yang lebih tumpat menghasilkan R 90 dan I itulah kita punya sudut 7 tadi. Okay, dan 90 ni berada di tempat yang kurang dia punya ketumpatan optik. Okay, so itu adalah sudut genting. Jadi kesimpulannya sekarang ni adalah kalau okay, banyak kesimpulan kita hari ni. Okay, kalaulah macam contoh, kita ada situasi, ni ringkasan lah untuk pantulan dalam penuh okay, so katakanlah kita ada 3 situasi dengan bahan yang sama. So ini adalah 20, ni adalah 30, ni adalah 40, contohlah. Okay, katakanlah C untuk bahan ni adalah 30 darjah. So dalam situasi pertama, I kurang daripada C. Jadi dia akan terbias keluar. Dalam situasi kedua, I tu nilai dia sebiji dengan C. So, dia akan terbias juga tau. Tapi 90 darjah. Sebab tu kita tahu 30 ni C. Sebab 90 darjah terhasil kat sini. Okay, dan yang ketiga, I lebih besar daripada C. So, barulah pantulan dalam penuh berlaku. Sebab syarat pantulan dalam penuh adalah I kena lebih besar daripada C. Okay, so itu adalah berkenaan dengan pantulan dalam penuh. Okay, so dalam video seterusnya mungkin kita akan tengok sedikit berkenaan dengan aplikasi-aplikasi pantulan dalam penuh. Tapi ringkasan sajalah. Okay, alright. So terima kasih.